Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada IPC Kampus Tab Dahlim akan membentangkan kajian berkenaan dengan aplikasi inovasi dari WPC 2.0 untuk menguasai suku kata KV-KV dalam subjek Bahasa Melayu satu tinjauan. Okey. Baiklah. Proses untuk menggabungkan dua suku kata KV-KV ini untuk membentuk perkataan merupakan antara elemen asas dalam pembelajaran bahasa Melayu, terutama dalam kemahiran membaca. Baik. Mengikut Oxford dan Crocker 1989, melalui pelbagaian strategi pengajaran oleh guru akan membolehkan murid-murid menguasai pelbagai ilmu bahasa dengan cepat dan berkesan, dan antaranya adalah melalui kaedah permainan kerana ia merupakan satu kaedah PDP yang menyeronokkan dan ia akan membantu murid-murid untuk menguasai suku kata KV-KV. Oleh itu, kajian ini telah mengaplikasikan inovasi yang menggunakan pendekatan bermain sebagai satu inisiatif untuk membantu murid-murid menguasai suku kata KV-KV. Seterusnya, penyataan masalah, kami mendapati bahawa tahap satu mempunyai masalah dalam menguasai suku kata KV-KV, dan ini boleh menjejaskan keupayaan mereka menguasai kemahiran membaca. Okey, sebagaimana pandangan Rosyati dan Kamarian 2022, murid-murid yang belum menguasai gabungan kemahiran suku kata akan menghadapi masalah dalam membaca dan membunyikan perkataan dengan betul. Sama juga dengan Yutis Deran 2018, menjelaskan bahawa murid boleh mengeja perkataan terdiri daripada pola KV-KV, tetapi apabila hendak membatangkan perkataan, mereka lupa bunyi suku kata yang pertama. Okey, jadi pembelajaran yang tidak menyeronokkan dalam situasi ini akan menyebabkan murid berasa bosan. Jadi murid akan tidak menunjukkan minat ataupun mengekalkan minat mereka jika berterusan menyukarkan murid untuk menguasai suku kata KV-KV dengan baik dan tepat. Itu mengikut pandangan Yutis Deran 2018. Okey, ini adalah antara objektif kajian dan soalan kajian kami lah. Okey, dalam kajian ini nak mengkaji yang murid menguasai suku kata KV-KV setelah mereka mengaplikasikan dari UBC, untuk mengkaji kerjasama murid dan juga untuk mendapatkan pandangan murid terhadap keberkesanan pengaplikasian permainan dari UBC. Okey. Okey, kepentingan kajian kami ini fokus kepada dua yang utama, iaitu aspek murid dan juga guru. Penting pada murid kajian ini bagaimana nak menunjukkan bahawa inovasi dadu WPC 2.0 melalui kaedah permainan membantu murid-murid untuk meningkatkan keupayaan mereka menguasai suku kata KV-KV. Dan juga yang kedua, kepentingan kajian kami ialah kepada guru-guru menjadi panduan kepada guru-guru tentang suasana PDP yang menyeronokkan melalui kaedah permainan. Okey, dalam kajian kami ada beberapa batas kajian, antaranya adalah reka bentuk kajian kami hanya kualitatif sahaja, itu melalui analisis video dan perhatian serta tembubuan. Manakala sampel kajian kami hanya terhad pada murid tahun 3 sahaja, dan instrumen kajian kami hanyalah pemerhatian video dan tembubuan yang tidak berstruktur. Okey, kandungan pengetahuan kami hanya terhadap suku kata KV-KV sahaja. Okey, seterusnya tinjauan literatur kami dapati bahawa permainan ni sebenarnya bukan saja merupakan satu aktiviti atau gerak kerja yang menggembirakan murid-murid, sebenarnya membantu perkembangan fizikal dan mental, khususnya kanak-kanak. Jadi kajian Yutis Deran 2018 terhadap permainan dadu berbunyi yang diperkenalkannya sebenarnya telah dapat merangsang kognitif kanak-kanak untuk membatangkan suku kata yang dibaca. Manakala Zakia 2003 dan Haslinda 2013 menjelaskan bahawa konsep belajar sambil bermain sebenarnya amat dekat dengan jiwa kanak-kanak. Oleh sebab itulah mereka berupaya ataupun membantu murid-murid ini meningkatkan pembelajaran mereka ke tahap optimal. Manakala kajian Imran 2010 menjelaskan bahawa kaedah permainan seperti drama, terkesan kata dan sebagainya sebenarnya membantu murid-murid menguasai kemahiran psikomotor, kemahiran koordinasi, mata tangan, kemahiran dan juga kemahiran berbahasa. Okey, baiklah, metodologi kajian kami yang pertama ialah reka bentuk kajian ialah kualitatif, iaitu kami analisis video, pematah dan juga tembubuan tidak berstruktur. Manakala persempelan ialah 32 orang murid tahun 3, dan manakala untuk tembubuan ialah 4 orang responden sahaja. Instrumen yang kami gunakan ialah video, pemerhatian dan juga tembubuan tidak berstruktur. Teknik pengumpulan data, okey, kami menggunakan penyelidikan kualitatif, itu analisis video, pemerhatian dan tembubuan tidak berstruktur. Dengan murid yang terlibat dalam kajian ini saja. Dari pemerhatian kami lakukan semasa murid mengaplikasikan permainan dan revisi, manakala proses analisis video terbuat tidak berstruktur pada peringkat pasca kajian. Manakala analisis data ialah analisis data kualitatif, seperti kami melihat ataupun memerhati perhatian itu yang kami analisis itu sebagai proses pengumpulan data kajian. Manakala analisis video dan tembubuan tidak berstruktur itu kami lakukan selepas semua data dikumpulkan. Okey, baiklah, dapatan kajian. Okey, kami menggunakan analisis pemerhatian untuk menjawab persoalan kajian sejauh manakah murid berupaya menguasai suku kata KV-KV setelah mengaplikasikan permainan dan WPC 2.0. Jadi pemerhatian yang kami lakukan ke atas murid tahun 3 ni memang mereka semasa kami merhati keadaan mereka semasa mereka mengaplikasikan permainan dadu WPC 2.0 untuk menyediakan tugasan. Jadi pemerhatian yang kami lihat ni, kami lihat keupayaan murid dan setiap kumpulan tu sama ada dapat menguasai suku kata KV-KV dengan cepat dan
tepat. Okey, ini antara inilah dalam jadual 1 merujuk kepada analisis pemerhatian keupayaan setiap kumpulan. Jadi dalam kes ni dapatan kajian dia kami dapati dalam darjah 1 pemerhatian kami menunjukkan bahawa hanya 2 kumpulan daripada 4 kumpulan yang dapat menguasai suku kata KW-KW dengan baik dan tepat. Jadi dua kumpulan ni memperlihatkan bahawa mereka dapat bergerak pantas, lampau dadu, mencantum, dadu yang mengandungi suku kata yang membentuk perkataan baharu. Manakala seterusnya disambut oleh rakan lain menulis kembali suku kata tersebut pada kad suku kata yang disediakan sehingga membentuk perkataan bermakna dalam masa yang ditetapkan iaitu 10 minit. Okey. Kemudian seterusnya kami menganalisis video untuk menjawab persoalan kajian yang kedua, sejauh manakah murid bekerjasama mengaplikasikan permainan dalam PC 2.0 dalam menguasai suku kata KW-KW. Jadi kami meneliti video, kami melihat kerjasama murid semasa mengaplikasikan permainan dalam BPC. Jadi video ni melihat situasi murid-murid yang saling bekerjasama semasa balingan dadu, berbincang dalam kumpulan, menyelesaikan padanan suku kata, dan saling berusaha untuk menulis pada padanan suku kata tersebut pada kad jawapan untuk membentuk perkataan yang bermakna. Ini jadual 2 menunjukkan bahawa kerjasama murid-murid mengaplikasikan permainan dalam BBC 2.0. Okey, seterusnya kita melihat analisis video tadi. Jelas daripada sini dapatan kajiannya memperlihatkan bahawa keseluruhan kumpulan saling bekerjasama. Bermula daripada sesi lambungan dadu, memadakan suku kata pada pasangan dadu, seterusnya menulis perkataan yang bermakna hasil pasangan dadu tersebut. Okey, jadi sebenarnya hanya sebilangan kecil murid saja sebenarnya yang kurang berperanan. Mungkin jumlah murid yang terlalu ramai dalam setiap kumpulan dan ada murid yang lambat baca, lambat memadakan suku kata menyebabkan mereka nampak pasif. Okey, baiklah seterusnya. Dapatan yang kajian yang ketiga, untuk menjawab persoalan yang ketiga, apakah pandangan murid terhadap keberkesanan pengaplikasian permainan dalam BC 2.0 dalam menguasai suku kata KW-KW. Kami lakukan analisis temu bual dalam bentuk tematik. Saya ringkaskan dalam bentuk tematik ada 3 tema utama, iaitu bekerjasama, berfikir dan seronok. Okey, inilah yang dirasa oleh murid-murid kita yang mengaplikasikan permainan dalam BPC. Okey. Okey, dalam temubuan ini memperlihatkan bahawa keempat murid menjelaskan bahawa mereka memang bekerjasama. Okey, berbincang dengan kawan, sama-sama buat. Okey, kemudian satu baling dadu, satu tunjuk jawapan, satu tulis. Okey, kemudian kawan saya baling, mereka cakap satu tulis. Okey, itu menunjukkan komitmen atau kerjasama antara mereka. Okey, seterusnya temubuan ini juga memberi kesan yang positif terhadap kemahiran berfikir murid-murid untuk menyelesaikan masalah. Okey, keempat murid memang menjelaskan bahawa mereka memang berfikirlah semasa lambung dadu, fikir nak cari perkataan, suku kata dan sebagainya. Okey, seterusnya temu bual juga menunjukkan bahawa mereka berasa seronok. Keempat murid itu menjelaskan bahawa mereka seronok, ada yang tersenyum, ada yang tersengih. Okey, menceritakan okey sebab seronok tu sebab mereka lambu dadu mereka dapat cantumkan suku kata menjadi perkataan. Contohnya gigi kuda, ada yang dapat meja, bola, baju topi. Semuanya ialah perkataan yang berbagai. Okey. Baiklah, rumusan dapatan dan perbincangan. Okey, seterusnya kami melihatlah dari aspek pemerhatian semua sekali bahawa semua kumpulan itu memperlihatkan kepercayaan mereka menguasai suku kata KW-KW. Jadi, jelaslah bahawa penggunaan permainan dalu di sini berupaya menarik minat murid. Okey, untuk menguasai suku kata KW-KW. Jadi, kajian ini selarilah dengan kajian Farah Nur Imaniah 2011 yang menggunakan kad suku kata tertutup KW-K dan gambar yang memperlihatkan bahawa kad suku kata seperti juga dadu dikatakan berkesan dalam mempertingkatkan penguasaan murid. Okey, Juriah 1994 dia menggunakan kad secara berulang juga meningkatkan daya ingatan kanak-kanak. Jadi samalah juga dengan lambungan dadu yang mengandungi suku kata KW-KW secara berulang mampu meningkatkan ingatan murid untuk mengenang dan suku kata. Okey, kemudian daripada analisis video ni kami melihatlah daripada dapatan ni memang mereka saling bekerjasama, buat balingan, bincang dan sebagainya, kemudian tulis pada suku kata untuk perkataan yang akhirlah yang bermakna. Jadi belajar sambil bermain ini mengukuhkan perkembangan pembelajaran murid di samping pembinaan watak yang positif. Sebagaimana kajian oleh Mariani dan Siti Hawa 2009 menjelaskan bahawa aktiviti bermain ini berperanan sebenarnya membantu perkembangan murid-murid dan juga aspek sasiah dan tingkah laku murid-murid. Okey. Baiklah, rumusan dapatan dan perbincangan ketiga ialah dari aspek temu bual. Memang jelas bahawa dalam temu bual tersebut, inovasi permainan dan BPC ini memupuk kerjasama untuk menyelesaikan masalah, menggalakkan kemahiran berfikir dan juga pengaplikasian permainan dan BPC ini menyeronokkan pembelajaran mereka. Samalah juga dengan kajian Jenis 2023 menunjukkan bahawa kanak-kanak atau murid-murid menggunakan keupayaan mereka untuk berfikir bagi menyelesaikan sesuatu masalah, terutamanya apabila mereka bermain dengan mainan dan juga rakan sepermainan. Okey. Pada masa yang sama, permainan dan BPC juga menyebabkan mereka berasa seronok bermain. Yang disokong oleh Ramlah 2013 dan Sarah dan Susiani 2019 bahawa pemilihan kaedah PDP yang bersifat aktif menyeronokkan ini perlu digunakan untuk menarik minat murid, meningkatkan penguasaan bahasa. Okey. Jadi kesimpulannya,
hasil daripada pengaplikasian inovasi WPC 2.0 ni yang menggabungkan elemen alat permainan dadu dan aktiviti 41 itu placement konsensus telah berupaya membantu murid-murid tahun 3 menguasai suku kata KBKB. Okey. Jadi konsep dari WPC 2.0 juga melibatkan konsep belajar sambil bermain, bukan saja menyeronokkan tapi juga mengajak murid menggunakan kenalan berfikir dan juga mereka saling bekerjasama untuk selesaikan masalah. Okey, dalam pembelajaran suku kata KBKB. Cadangan saya, walau bagaimanapun, pembelajaran yang berpusatkan murid seperti ini perlulah dikecilkan bilangannya dalam aktiviti berkumpulan supaya proses BDP menjadi lebih sukses dan juga efektif. Okay. Itulah sahaja tugasan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.